Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kami akan membentangkan tajuk perbezaan buku panduan pentaksiran Bidharja, contoh instrumen pentaksiran. Sebenarnya untuk tajuk ni tidak ada perbezaan pun daripada buku edisi 1 dan edisi 2. Dalam buku edisi 1, tajuk contoh instrumen ni terdapat dalam bab 6. Dalam edisi kedua, tajuk contoh instrumen ni terdapat dalam edisi 7. Isi kandungannya tetap sama. Perbezaannya hanya babnya saja terletak pada tempat yang berbeza. Presentation kami ini akan dibahagi kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A akan membincangkan tentang contoh instrumen dalam pemerhatian, desain, penulisan. Bahagian B dalam pentaksiran kendiri, dan last sekali bahagian C pentaksiran rakan sebaya. Okey, yang first kali kita tengok pemerhatian. Kaedah pentaksiran secara pemerhatian boleh dilakukan sepanjang PDP dijalankan di dalam kelas. Contoh instrumen yang boleh digunakan semasa melakukan pentaksiran pemerhatian, yang pertama senarai semak. Semasa di dalam kelas, guru boleh menggunakan pemerhatian secara menggunakan pentaksiran pemerhatian dengan menggunakan senarai semak sebagai rujukan. Seterusnya menggunakan anekdot, rekod bertulisan dan gambar aktiviti. Gambar aktiviti ni sebagai contoh, jika kelas itu melakukan aktiviti memasak, guru boleh mengambil gambar ataupun merekod setiap proses aktiviti itu dijalankan. Okey, ini ialah contoh catatan anekdot. Seterusnya, kaedah pentaksiran secara desain. Dalam kaedah ini, 3 instrumen boleh digunakan semasa melakukannya. Yang pertama, murid dengan guru, murid dengan murid, dan yang last sekali, murid dengan pembelajaran. Yang pertama, murid dengan guru. Murid dengan guru ini, pentaksiran ini boleh dilakukan apabila guru berinteraksi dengan murid dengan menanyakan persoalan ataupun soalan tentang kerja yang mereka lakukan dengan memberikan komen ke atas respon yang murid itu beri. Yang kedua, murid dengan murid ini boleh dilakukan semasa kerja berkumpulan. Selalunya kita akan melakukan kerja secara berkumpulan semasa ada interaksi antara murid dengan murid. Dan last sekali, murid dengan pembelajaran. Secara contohnya, semasa murid melakukan aktiviti mendeklamasi sajak dengan intonasi yang betul. Ini ialah contoh pentaksiran secara lisan antara murid dengan murid. Contoh di bawah merujuk kepada pentaksiran secara lisan antara murid dengan murid. Pentaksiran ini berlaku semasa penerangan murid kepada rakan-rakannya dalam aktiviti kumpulan. Murid juga boleh membuat penilaian kendiri semasa berbincang dengan rakan-rakannya. Okey, yang seterusnya ialah kaedah pentaksiran secara penulisan. Kaedah ini dilaksanakan untuk mengesan kebolehan murid dalam menguasai kemahiran dan perkembangan murid yang melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa hasil tugasan murid dan juga pentaksiran kendiri. Ini ialah contoh lembaran kerja. Guru boleh menyediakan lembaran latihan susun nombor untuk disusun dan diisi oleh murid. Untuk subjek matematik kan? Untuk subjek matematik lah. Subjek lain boleh guna. Okey, yang bersesuaian lah. Okey. Seterusnya kita akan tengok kepada bahagian B. Bahagian B ialah pentaksiran kendiri. Pentaksiran kendiri ni maksudnya pentaksiran yang membolehkan murid untuk membuat refleksi ke atas diri mereka sendiri. Jadi pentaksiran kendiri ada beberapa contoh instrumen yang boleh digunakan. Kami hanya menekankan kepada 4 lah. Yang pertama ialah menggunakan rubrik. Rubrik ini berfungsi sebagai rangka kerja untuk mentafsir hasil kerja murid. Rubrik juga bagus kerana dapat membantu murid dalam mentafsir hasil pembelajaran kendiri secara sistematik dan konsisten. Seterusnya, lembaran pentaksiran kendiri atau refleksi. Lembaran ini dapat bantu murid untuk mengimbas kembali objektif pembelajaran dan memberi maklum balas tentang cara objektif dicapai, termasuk teknik atau langkah yang digunakan sepanjang proses PDP. Okey, ini adalah contoh borang senarai semak. Okey. Ini pula contoh skala kadar. Alright. Dan yang terakhir ialah pentaksiran rakan sebaya.
Contoh pentaksiran rakan sebaya yang boleh dilakukan. Ya. Pertama, contoh penilaian pentaksiran rakan sebaya ni kita boleh nilai melalui menyemak kerja murid lain selaras dengan kriteria tertentu. Contohnya bertukar-tukar buku latihan, lembaran kerja atau kertas jawapan ujian dalam bilik darjah. Seterusnya, perbincangan dalam kumpulan secara formal berdasarkan tugasan yang dilakukan dalam bilik darjah. Yang ketiga, memeriksa dan memberi skor contoh kerja terdahulu. Contohnya mentaksir contoh kerja yang baik dan tidak baik serta dapat menyatakan sebab kerja tersebut baik atau tidak baik. Perbincangan dan maklum balas secara formal dan tidak formal. Akhir sekali, kerja berkumpulan untuk menggalakkan komunikasi, kolaboratif, kerja berpasukan dan pentaksiran sesama murid. Contohnya, pembelajaran berasaskan projek, sisi lakon peranan, sketsa atau lain-lain aktiviti berkumpulan. Ini adalah contohlah borang maklum balas yang boleh diisi oleh rakan mereka sendiri selepas mereka menilai kerja rakan mereka yang lain lah. Jadi ini sajalah